Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, pendekatan kemah besar perlu diteruskan, kata Guan Eng. Pemimpin DAP Lim Guan Eng berkata, pendekatan kemah besar melibatkan semua parti pembangkang yang menentang BN, kecuali Perikatan Nasional PN, mesti diteruskan. Lim dalam satu kenyataan hari ini menolak dakwaan bahawa wabak COVID-19 punca kadar peratusan keluar mengundi yang rendah pada pilihan raya negeri Johor baru-baru ini. Sebaliknya, dia menyifatkan kegagalan pembangkang untuk memenangi PRN berkenan berpunca daripada tiadanya perpaduan dalam kalangan parti pembangkang. Katanya, ini dapat dilihat daripada kegagalan pembangkang bertanding menggunakan logo yang sama, tidak mengadakan perbincangan mengenai calon menteri besar, malah bertanding sesama sendiri. Pendekatan kemah besar semua parti pembangkang tulen yang menentang BN tidak termasuk Perikatan Nasional mesti diteruskan. Tidak ada gunanya menyalahkan peratus keluar mengundi rendah sebagai punca kekalahan PH bagi menafikan dan menutup keengganan berterusan untuk memahami atau enggan menangani punca utama. Hanya dengan itu kita boleh mengelak daripada kehilangan semua kerusi dan menawarkan harapan untuk kebangkitan dan kemenangan pada pilihan raya umum akan datang. Sebagai contoh, bagaimana kita boleh meyakinkan pengundi bahawa PH committed terhadap undang-undang anti lompat dan pengkhianatan mandat rakyat apabila pembelot daripada parti kerajaan diletakkan sebagai calon, kata Lim. Presiden Amanah Muhammad Sabu sebelum ini turut menggesa PH kembali kepada gagasan kemah besar yang digunakan sewaktu menghadapi PRU14 sehingga membawa kemenangan gabungan itu. Muhammad Sabu berkata, kegagalan gabungan itu pada pilihan raya negeri Melaka dan Sarawak pada November dan Disember lalu menunjukkan PH perlu berani membuat perubahan demi kesinambungan perjuangan mereka. Mengakui banyak perkara yang perlu dilakukan DAP, Lim mengingatkan terdapat keperluan mendesak untuk berfikir sebagai sebuah gabungan pada masa ini. Ada keperluan untuk berfikir sebagai sebuah gabungan, tidak tertumpu semata-mata kepada kepentingan sempit parti sendiri. Hanya dengan berkongsi kemenangan, kita sebagai gabungan, kita boleh menang lebih banyak, kata Lim. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan tanpa sepadan, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Petang ini ada isu yang paling hangat yang kita terima daripada Twitter, kawan-kawan, daripada Instagram, daripada Facebook. Ada yang personal message dengan saya mengatakan keputusan rasmi PRN Johor mungkin bakal berubah, mungkin akan bakal berubah. Wow, ini mengejutkan saya apabila ada mengatakan mungkin bakal berubah. Siapa yang akan mengubah dan siapa yang akan terubah? Adakah dengan perubahan ini BN bertambah kerusinya atau berkurang kerusinya, atau PKR akan bertambah banyak kerusinya, atau PN akan bertambah kerusinya lebih banyak? Ikuti terus ulasan ini, pendedahan luar biasa daripada kita petang ini. Baik, kita mulakan. Tapi sebelum itu, sila tinggalkan komen anda dengan keputusan besar 2/3 kemenangan Barisan Nasional. Kita ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional dan pada pendapat anda, siapa sekarang beban yang akan besar, sama ada yang menang atau yang kalah. Kita harap yang menang itu jangan lupa pula janji masa pilihan raya ya. Anda sudah janji memberi bintang, bulan dan matahari. Jangan lupa pula. Las-las nanti, alih-alih nanti Anda hanya berikan biasa-biasa saja, macam kempen-kempen biasa. Kalau kempen kesana kesini, dia datang berhari-hari berjumpa kita, merapati begitu rapatnya, mesrahnya mereka. Tapi lepas pilihan raya, hilang. Jangan begitu, tolong, jangan begitu bosku. Oke, baik.
yang paling hangat dulu sebelum saya ceritakan pada kamu tentang mungkin ada perubahan dalam keputusan rasmi tersebut, kita mau cerita dulu sedikit apa yang paling hot di dalam media sosial. Pertama, ramai pengundi-pengundi luar Melaka pula Johor yang memberi tweet atau memberi di dalam TikTok atau dalam Instagram, Facebook, dan ada juga yang personal dengan saya mengatakan mereka rasa rugi pulang mengundi. Aina, kenapa pula sampai begitu? Ada yang merasa rugi sebab yang mereka undi itu kalah, tak boleh terima lah kali ikut kan. Ada juga yang merasa rugi kerana mereka seakan-akan buang masa saja mengundi. Itu pun mungkin kecewa lah tu kali kan, yang dia sokong tu tak menang. Tapi ada juga yang memberikan ulasan dalam TikTok. Beliau mengatakan, wanita ini, kalau kamu tengok sekarang, bagus kita tengok dulu sikit apa yang dia cakap ini. Jom tengok. Aha, sudah tengok? Itu adalah komen wanita tentang dia pulang tak dapat apa-apa. Tak ada faedah untuk aku katanya. Bercuti pun merugikan sahaja katanya, tak dapat apa-apa. Dan dia secara jujur mengatakan mereka yang daripada luar seperti bola pimpong dipukul ke sana ke sini, nak minta bantuan ke sana ke sini tak dapat katanya. Bantuan apa? Kamu pun tahulah setiap kali pilihan raya mesti adalah tuh kan. Saya tidak tahulah di mana yang ada, tapi menurut wanita ini begitulah ceritanya. Apa cerita kamu? Apa pendapat kamu tentang pendapat perempuan wanita yang membuang undi di PRN Johor ini? Oke, jom kita kepada isu yang utama. Adakah berubah keputusan rasmi PRN Johor? Yang pertama, ada timbul desas-desus diketuai oleh Mazli Malik di Dun Layang-Layang. Beliau mengatakan ada beberapa kawasan pusat saluran mengundi yang tutup awal, dan menurut berita yang telah disiarkan laporan berita sebelum ini, menurut Mazli Malik, beliau sudah berjumpa dengan peguamnya untuk mendapat nasihat bagi memberikan bantahan secara rasmi dan mungkin juga petition untuk membantah keputusan SPR ataupun perkara tentang penutupan pusat saluran mengundi tersebut. Jadi bermaksud kalaulah betul-betul berlaku salah laku di dalam pilihan raya ini, adakah berlaku lagi undi semula ataupun kiraan undi semula? Kalau itu berlaku, bermaksud mungkinkah akan ada berlaku perubahan pemilih atau perubahan pemenang? Mana tahu kan, tiba-tiba yang jauh tuh ada kesedaran pulang pula mau mengundi, dan tiba-tiba pula ada berlaku perubahan pemenang. Kita tidak tahu. Itu pertama, mungkin ada perubahan di sana. Yang kedua, ada juga isunya kita tidak tahu di mana, tetapi pemuda PKR, ketua pemuda PKR Akmal Nasri, itu kan nama dia. Beliau mengatakan ada insiden di mana blackout berlaku. Kalau begitu, adakah unsur salah laku di sana? Saya tidak tahu. Menurut beliau, kenapa zaman modern sekarang ini masih lagi ada masalah teknikal seperti ini boleh berlaku? Kenapa tidak ada jana kuasa tambahan atau bantuan? Selepas 30 menit, barulah ada karan atau elektrik lampu semula. Kalau kita pun tidak tahulah sejauh mana berlaku salah lakukah, tidakkah, kita pun tidak tahu. Itu kesilapan teknikal. Jadi, kalau betul-betul ada masalah di dalam itu, adakah berlaku undi semula atau pengiraan undi semula? Dan yang terkini paling hot, bagi Anda yang mengikuti siaran ini, jangan lupa tekan butang komen, berikan komen Anda tentang isu pada kali ini. Yang paling hot sebenarnya adalah apabila Barisan Nasional sendiri memberikan petition kepada keputusan pilihan raya rasmi di Bukit Batu, Dun Bukit Batu. Apa cerita? Ceritanya menurut Presiden MIC, beliau mengatakan
berlaku mungkin perkara yang tidak diingini karena berlaku rosak undi yang terlalu banyak melebihi 600 di pusat buang undi ataupun di Dun Bukit Batu tersebut. Dan menurut beliau mereka akan menghantar petition kepada PSPR. Jadi ini memang confirm kalau berlaku salah laku di dalam kiraan undi salah itu, adakah akan berlaku satu kali lagi pengundian pilihan raya kecil. Sebab menurut beliau amat luar biasa apabila berlaku undi rosak sehingga 600 dan lebih daripada majority. Karena yang menang di Dun Bukit Batu itu adalah calon PKR. Calon PKR menang. Jadi BN tak berpuas hati, mau juga dia menang. Dan kebetulan pula kemenangan PKR di kawasan Bukit Batu itu hanya 100 lebih sahaja majoritinya. Jadi yang rosak pula 600. Kalau 600 itu separuh daripadanya diundi kepada Barisan Nasional yang menang. Itu mungkin yang difikirkan oleh Presiden MIC tersebut. Jadi sekarang 3 hot isu ini adakah akan mengubah keputusan rasmi PRN Johor. Sama-samalah kita nantikan apa yang akan berlaku. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Ulasan tanpa sempadan, bongkar, jangan tak bongkar-bongkar sampai terlonde.